Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam edisi khas Parlimen 24 Ogos 2020. Laporan edisi khas Parlimen kita mulakan dengan projek menyiapkan baki kerja terbengkalai Hospital Petrajaya akan ditender semula secara terbuka oleh Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Argo Dagang berkata, Kementerian Kewangan melalui surat pada 26 Ogos 2019 telah memutuskan supaya projek tersebut ditender semula secara tender terbuka prakelayakan di kalangan syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Selain itu, syarikat terbabit juga perlu mempunyai kod bidang kerja B29 iaitu kerja bangunan kesihatan dan sijil kontraktor penyiap bagi melaksanakan projek terbengkalai sebelum ini. MOF melalui surat 26 Ogos 2019 memutuskan supaya projek ini ditender semula secara tender terbuka prakelayakan di kalangan syarikat-syarikat yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai kod bidang kerja B29 iaitu kerja bangunan kesihatan serta mempunyai sijil kontraktor penyiap bagi pelaksanaan projek terbengkalai sebelum ini. Projek ini berada di fasa pemulihan kepada 4 petender yang telah lulus di peringkat prakelayakan dan tarikh tutup tender ialah pada 7 Ogos tahun ini. Dan projek ini berada dalam peringkat penilaian dan surat terima akan dijuralkan pada Januari 2021. Semasa menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yee pada sidang Dewan Rakyat hari ini, Dato' Aaron memberitahu projek pembinaan klinik kesihatan jenis 2 Tabuan Jaya, Kuching juga akan ditender semula. Lembaga Tender Pusat Persekutuan pada 15 bulan Januari 2020 menetapkan agar projek ini ditender semula. Ini oleh kerana petender yang telah diberi kontrak pada masa itu mengantar surat permohonan persetujuan sangat lewat, delay. Jadi sebab itu projek ini akan ditender semula dan akan dibuat pada bulan September 2020. Surat setujuan akan berada pada bulan Januari 2021 dan projek ini mungkin akan start dalam Februari 2021. Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kini memfokuskan kepada pembinaan klinik kesihatan KK jenis 3 di Bandar Betong dengan tanah seluas 6.094 ekar. Jelas KKM, pembinaan KK Betong ini adalah bagi mengurangkan kesesakan di hospital sedia ada. Selain itu, KKM menjelaskan bahawa 2 kerja menaik taraf Hospital Betong telah berjaya disiapkan pada tahun 2019 iaitu melibatkan kerja penggantian sistem pepaipan seluruh hospital dan kerja menaik taraf unit kecemasan. KKM turut merancang untuk membantapkan perkhidmatan sedia ada di Hospital Betong iaitu melalui lawatan pakar onkologi, pembedahan, ortopedik, katarak, pediatrik, obstetrik, ginekologi dan psikiatri. Kenyataan sama menyatakan bahawa Hospital Betong juga telah menerima sumbangan berjumlah RM500,000 daripada Perbadanan Nasional Berhad PNB untuk menaik taraf unit hemodialisis hospital. KKM menjawab pertanyaan lisan oleh Datuk Robert Lawson Chuat, Ahli Parlimen Betong yang bertanyakan perancangan KKM untuk menaik taraf Hospital Betong dalam masa terdekat ini pada Isnin. Selanjutnya, Malaysia kini berjaya meminimalkan penularan COVID-19 daripada 3 angka kepada 1 angka atas pengorbanan petugas Barisan Hadapan di samping pematuhan rakyat. Berikut menurut Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang dalam perbahasan bagi menyokong rang undang-undang RUU, langkah-langkah sementara pembiayaan kerajaan
penyakit coronavirus bagi tahun 2020 di persidangan Dewan Rakyat hari ini. Kesemua ini hasil kerja dan pengorbanan petugas barisan hadapan, khususnya petugas-petugas kesihatan yang bekerja tanpa kenal erti putus asa sehingga berjuang dalam kepenatan yang amat sangat. Menghargai pemberian allowance sebanyak RM600 sebulan kepada petugas barisan hadapan, beliau juga menggesa pihak kerajaan untuk mempertimbangkan cadangan mewujudkan pusat-pusat penginapan sementara yang selesa khusus buat petugas-petugas kesihatan yang terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19 sebelum mereka dibenarkan kembali ke rumah masing-masing. Misalnya kluster Sentosa di Kuching, Sarawak baru-baru ini yang berlaku melibatkan sebuah hospital di Kuching. Setiap petugas kesihatan dicadangkan diberikan kemudahan untuk ujian saringan dan penempatan sementara seperti di hotel sehinggalah mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Selain itu, tambah beliau, pemantauan perlu dijalankan kepada majikan-majikan yang diberikan subsidi upah supaya terus mengagihkan bantuan. Sementara itu, Petronas telah membantu seramai 12,815 pelajar dan individu daripada Sarawak dengan melaksanakan pelbagai program pendidikan termasuk Petronas Education Sponsorship Program PESP bagi peringkat pengajian tinggi. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Arthur Joseph Kurup, seramai 330 pelajar telah mendapat manfaat daripada PESP yang mana 234 orang pelajar telah ditaja untuk mengikuti pengajian di universiti tempatan dan 96 pelajar di universiti luar negara. Petronas telah membantu sejak tahun 1975 seramai 12,815 orang pelajar daripada Sarawak yang melibatkan kos sebanyak RM411,646,034 dan ini merangkumi pelbagai program dan juga pembinaan seperti MRSM, Harian Luar Bandar, WISPA, PSIP, Trenglish dan sebagainya. Untuk maklumat, jelasnya hanya pelajar yang terbaik dan layak sahaja akan diterima untuk program sedemikian. Tidak ada perbezaan ataupun tidak ada kuota yang istimewa. Cuma pelajar itu ataupun pemohon itu mesti layak. Jadi untuk maklumat ahli Dewan Rakyat, syarat ini adalah seperti mesti jadi warga Malaysia berumur 17 tahun hingga ke 19 tahun, mencapai keputusan minimal 8A dalam SPM. Mata pelajaran itu yang mesti ada A adalah matematik, fizik dan kimia untuk yang memilih mengikut pengajian kejuruteraan dan minimum A bagi pemohon yang memilih untuk mengikuti pengajian selain daripada kejuruteraan. Selepas itu, apabila mereka lulus ini paper assessment, mereka kena duduk 2 online assessment sebelum dijemput untuk temuduga. Katanya, bagi menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Berikut pula, ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit Malaysia ke negara luar menunjukkan peningkatan pada 2019. Hasil promosi berterusan dilaksanakan oleh Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi KPPK. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi 2, Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng, data dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kuantiti ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit telah meningkat sebanyak 10.8% kepada 27.98 juta tan berbanding 25.23 juta tan pada 2018. Bagi pasaran India, kuantiti ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit telah meningkat sebanyak 67% daripada 2.67 juta tan pada tahun 2018 kepada 4.46 juta tan pada tahun 2019.
Manakala ekspor minyak sawit dan produk berasas sawit ke negara Kesatuan Eropah telah meningkat 2.3% daripada 3.80 juta tan pada tahun 2018 kepada 3.89 juta tan pada tahun 2019. Ekspor minyak sawit dan produk berasas sawit ke China juga telah meningkat sebanyak 27% daripada 3.07 juta tan pada tahun 2018 kepada 3.9 juta tan pada tahun 2019. Beliau menjelaskan demikian semasa menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Batang Lupa, Datuk Seri Hajah Rohani Haji Abdul Karim pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Jelas Datuk Seri Dr. Wee lagi, pelbagai strategi turut digerakkan oleh kementerian dalam memastikan minyak sawit negara kekal bersaing dengan produk luar negara. Selain daripada itu, kita juga mengadakan aktiviti promosi yang melibatkan kementerian luar, iaitu kerjasama daripada pejabat kedutaan Malaysia di Eropah, khususnya bagi perkara yang melibatkan hubungan di antara G2G, iaitu government to government dengan izin, dan juga pelibatan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri BT dalam aspek pemasaran. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.